warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid 5 Hanafi yang disayangi. Okey, cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan dah bersedia untuk belajar. Okey, sekarang adalah waktu pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, hari ini ialah hari Jumaat. Hari Jumaat 9/7 tahun 2021. Okey. Jom kita tengok topik pada hari ini iaitu penyakit tidak berjangkit. Yang mana penyakit pada hari ini ialah kita nak baca tentang penyakit asma. Penyakit asma atau lebih dikenali sebagai lelah ataupun semput. Okey. Okey, ada tak di antara kamu yang mengalami penyakit ni ataupun yang ada penyakit asma? Okey. Okey, sekarang kita nak tengok apa itu penyakit asma? Okey, penyakit asma ialah penyakit paru-paru kronik yang membengkak dan menyempitkan saluran pernafasan. Okey, cikgu baca sekali lagi. Penyakit asma ialah penyakit paru-paru kronik yang membengkak dan menyempitkan saluran pernafasan kamu. Okey, kita tengok kat sini gambar rajah ni. Dia menunjukkan salur darah normal macam ni dan salur darah tidak normal yang mana terdapat lendir. Dekat sini nampak lendir. Okey. Kita tengok dan kita kenali apa itu simptom penyakit asma. Okey, dekat sini dia tunjukkan ada 4 simptom. Okey, yang pertama, simptom pertama ialah sesak nafas. Sesak nafas. Okey, sesak nafas ni seperti awak tak dapat bernafas seperti kebiasaan. Kebiasaannya dapat bernafas macam biasa kan? Dengan elok. Okey, sesak nafas ni rasa macam tak boleh nak bernafas dengan baik. Okey, yang kedua, batuk berpanjangan. Batuk berpanjangan. Okey, batuk tak berhenti-henti dan tak elok-elok. Okey, kalau awak batuk macam ni, awak boleh terus jumpa doktor. Okey, yang ketiga, bunyi wheezing semasa bernafas. Bunyi wheezing ni macam mana? Bunyi wheezing ni awak boleh cari dalam Google macam mana bunyi wheezing semasa bernafas. Itu berbunyi macam nak semput lah. Okey, dan yang keempat itu pitam dan pengsan. Pitam atau pengsan. Pitam atau pengsan. Okey, ini adalah 4 simptom-simptom bagi penyakit asma. Jadi kalau awak ada keempat-empat simptom ni ataupun salah satu, boleh terus pergi jumpa doktor untuk pastikan sama ada awak batuk biasa ke ataupun ada penyakit asma. Okey, kita tengok kat sini pula kesan jika tidak dikawal. Kesan jika tidak dikawal. Okey, kalau tak dapat nak kawal penyakit asma ni, apa kesan dia? Yang pertama kita tengok kelelahan semasa melakukan rutin harian. Kelelahan semasa melakukan rutin harian. Maksudnya bila buat aktiviti harian awak seperti biasa, awak dah lelah, dah semput. Tak larat nak buat dengan macam biasa, macam kebiasaannya. Okey, yang kedua, kesesakan dada. Kesesakan dada, rasa sesak di dada. Okey, yang ketiga, sentiasa bergantung pada ubat. Sentiasa bergantung pada ubat. Okey, bila dah dikenal pasti ada penyakit asma, awak mula bergantung pada ubat. Okey, sentiasa kena ada ubat bagi mengambil langkah berjaga-jaga. Okey, dan yang keempat ialah berisiko kehilangan nyawa. Berisiko kehilangan nyawa. Okey, ini adalah tentang penyakit asma, simptom-simptom dia dan juga kesan jika tidak dikawal. Okey, cikgu harap awak dah faham dan dapat tengok kat sini dia punya gambar rajah dia. Okey, sekarang kita pergi kepada modul PJK awak.
Modul PJK muka surat 45. Muka surat 45. Okey, tuliskan nama awak dan tarikh hari ini serta hari tulis kat bawah dia ni hari. Okey, dekat sini arahan dia ialah baca dan tulis. Baca dan tulis. Okey, jom kita baca. Penyakit tidak berjangkit iaitu penyakit asma. Jadi, tulis semula dekat bawah ini. Penyakit asma. Okey, kita baca sekali lagi. Penyakit paru-paru kronik yang membengkak dan menyempitkan saluran pernafasan. Ini ialah penyakit asma. Okey, tengok ni dia tunjuk. Salur darah normal dan salur darah tidak normal yang mana mengandungi lendir. Okey. Salin semula penyakit asma dekat bawah ni. Okey, kita pergi pula kepada muka surat 46. Muka surat 46 ni dia nak buat lengkapkan. Lengkapkan. Okey. Dia kata lengkapkan punca penyakit asma, simptom penyakit asma dan kesan jika tidak dikawal. Okey, mari kita tengok punca dia. Okey, awak kena salin semula dalam ruangan kosong ini. Lengkapkan yang mana puncanya ialah paru-paru membengkak. Okey, paru-paru membengkak dan menyempitkan saluran pernafasan. Nah, paru-paru membengkak dan menyempitkan saluran pernafasan. Ini adalah punca-punca terjadinya penyakit asma. Okey, sekarang kita tengok yang kedua. Apa itu simptom dia? Apa simptom penyakit asma ni? Ini dia. Sesak nafas. Yang pertama. Yang kedua, batuk berpanjangan. Yang ketiga, bunyi wheezing semasa bernafas. Dan yang keempat, pitam atau pengsan. Ini adalah empat simptom penyakit asma. Okey, lengkapkan semula di dalam kotak ni. Okey, kita tengok pula apa kesan jika tidak dikawal. Okey, ada 4 kesan jika tidak dikawal. Yang pertama ialah kelelahan semasa melakukan aktiviti harian. Yang kedua, kesesakan dada. Yang ketiga, sentiasa bergantung pada ubat. Dan yang keempat, berisiko kehilangan nyawa. Okey, 4 kesan jika tidak dikawal. Cikgu ulang sekali lagi. Yang pertama ialah kelelahan semasa melakukan aktiviti harian. Yang kedua, kesesakan dada. Yang ketiga, sentiasa bergantung pada ubat. Dan yang keempat, berisiko kehilangan nyawa. Okey, ini adalah 4 kesan jika tidak dikawal. Okey, cikgu nak awak lengkapkan 3 kotak ni, yang mana pertama adalah punca, simptom dan kesan jika tidak dikawal. Okey. Bila dah siap, boleh terus hantar pada cikgu. Jika terdapat sebarang pertanyaan ataupun tak faham, boleh terus hubungi cikgu. Okey. Okey, sekian saja untuk hari ini. Kita belajar tentang penyakit bahaya iaitu penyakit asma. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada semua murid yang masuk kelas hari ini. Terima kasih juga kepada penjaga yang menguruskan anak-anak. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih.